Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Terlebih dahulu terima kasih pada pengacara majlis. Mana pengacara tadi ya? Jalan. Ustazah memang daripada luar dengan suara pengacara pun saya kata Masya Allah ni memang suara DJ lah. DJ Dave ya. Yang Ustazah hormati lagi segani Sahibus Samahah Datuk Setia Profesor Madya Dr. Haji Anhar bin Haji Opil, Datuk Seri Utama Diraja Mufti Selangor. Sejujurnya Datuk Seri, Ustazah terima undangan ceramah ni sebab tengok dalam tentatif Datuk Seri datang lepas Ustazah ceramah. Ustazah punya nervous tu tuan-puan. Macam mana Datuk Seri Mufti datang sama-sama pula dengar ceramah Ustazah ni, Masya Allah. Allah je yang maha tahu. Dia nampak macam nervous sikit kan dalam bersanding seorang-seorang. Ya? Saya minta maaf Datuk Seri kalau ada salah silap dalam apa yang Ustazah bicarakan. Yang Ustazah hormati Prof. Kamil Ibrahim, Kak Roza, Datuk Datin, tuan-puan, muslimin muslimat, adik kakak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak hilang gementar ni kena bagi pantun kata orang. Ya, jadi Ustazah bagi pantun, nanti insya-Allah pengurusi majlis nanti tolong beli pantun Ustazah. Ya, ada job sikit lah. Ya. Minta alamat si gadis ayu, muslimin muslimat, I love you. Uhibbukum fillah ya, cinta kerana Allah. Ada sambungan lagi pantun dia tuan-puan. Dalam perahu tertumpah kuah, bukan setakat I love you tapi muah-muah-muah. Macam mana pengurusi nak jawab tak tahulah ya. Tuan-puan sekalian, masya-Allah. Ustazah mohon rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan ini. Kita sedang mengangkat sebuah buku yang mungkin kita sekadar melihatnya sebagai tajuk ujian kita usah berduka, tapi lebih jauh dan lebih dalam lagi tuan-puan sekalian. Sebenarnya buku ini nak mengenal dan membawa kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dah dengar dah bacaan daripada Al-Fadhil Ustaz Tirmizi, dihurai oleh Ustaz Hariri. Tak ada satu benda pun yang berlaku dalam hidup kita ini, dalam dunia ini tuan-puan, kecuali illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Allah tulis, catat, tentukan kepada kita semua. Jadi sahabat-sahabat sekalian, dalam ruangan yang sangat terbatas, diberi masa kurang lebih setengah jam saja. Tolak pantun semua dah tolak 5 minit, tinggal lagi 25 minit. Ustazah sekadar nak meringkaskan tuan-puan sekalian bahawa apa saja yang berlaku dalam hidup kita tuan-puan, sekurang-kurangnya ingatlah 5 perkara. Itu Ustazah train, latih akal juga, latih hati juga. Apa saja yang berlaku tuan-puan, bahkan sekarang apa yang berlaku ni, ingatlah 5 perkara. Mudah-mudahan tuan-puan boleh ingat. Masya Allah, tengah-tengah bercakap nampak pula Al-Fadhil Ustaz Roslan. Ini penyelia tesis Ustazah. Kau tak lekecek ni Ustaz. Tuan-puan, ada 5 perkara bila berlaku sesuatu kepada kita. Sampai tu saya nak beritahu tuan-puan, Ustazah kahwin tak bersanding. Tak ada pelamin macam ni tuan-puan. Tak ada satu kuntum bunga pun tuan-puan. Ni kahwin kat mana ni?
Ustazah kahwin dekat rumah, tapi meraihkan pada masa itu cerita sikit-sikit je, sambungannya tahun depan. Nak bagi tahu tuan puan, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan berlaku, apa Allah tak kehendaki takkan berlaku. Mak ustazah memang kami orang Negeri Sembilan, kami tak nak orang Kelantan. Marah Ustaz Ruslan. Dia tak sia Kelantan tuan-puan, tak nak orang Kelantan. Sama juga, mak mertua ustazah orang Kelantan, awal-awal lagi cakap dengan anak tuna dia. Zahar nak kahwin, mak tak kisah. Tapi saja mak ingatkan, tak usah kahwin dengan betina Negeri Sembilan. Macam mana nak bertemu tuan-puan, Kelantan dan Negeri Sembilan, awal-awal lagi mak kami tak bagi. Nantikan buku terbaru kami dengan Prof. Kamil bertajuk Istikharah. Buku tak tulis lagi. Ustaz dah buat job ustazah untuk promote. Yeah. Istikharah tuan-puan, 2 tahun saya istikharah. Zaman rayu pada mak. Mak, 2 tahun mak. Nak menentukan siapa yang boleh menjaga agama saya, akhlak saya. Dan Abah bantu juga istikharah. Nantikan buku terbaru tuan-puan. Nak ceritanya, jadi nak meraihkan mak yang nak tak nak sangat tu, Abah kata tidak ada kenduri kahwin. Jadi hanya akad nikah saja tuan-puan sekalian. Lepas tu panggil orang masjid, makan yang saya ingat jamuan makan tu, ayam pun tak sembelih. Yang ada hanyalah telur itik. Alhamdulillah kami dah ada 8 orang cahaya mata. Kami ada 1,5 cucu. Bulan 10 insyaAllah jadi 2 lah insyaAllah. Dan Alhamdulillah bukan angkat bakul, masuk bakul angkat sendiri, tapi rasanya antara menantu kesayangan mertua. Takdir tuan-puan, tak terbaca pada hari kejadian. Menangis, kahwin menangis tuan-puan, menangis. Sampai tak ada gambar perkahwinan kecuali 6 keping saja. Itu pun mata bengkak-bengkak. Puaslah jaga 6 keping, tapi dah hilang dah 6 keping tu. Ya, tak apalah, semua dekat fikiran. Baik, saya kembali kepada 5 perkara tadi tuan-puan. Apabila berlaku sesuatu kepada kita tuan-puan, perkara pertama sekali adalah menjaga hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimah yang senang nak ingat, iaitu husnuzan dengan Allah. Inilah benda yang berlaku dalam hidup kita, apa pun sakit ke, suka ke, nikmat ke, musibah ke, yang kita nak jaga apa dia? Husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mengatakan yang tidak baik kepada Allah, tidak bersangka yang tidak baik kepada Allah. Bahkan tuan-puan sekalian, cara kita dalam mendepani ujian pun tidak kelihatan seperti kita menidakkan ujian tersebut. Tidak kelihatan seperti kita nak bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah bawa satu analogi tuan-puan. Ustazah mak pun ramai kat sini. Angkat tangan mak-mak. Ke dah lawa sangat sampai lupa dia jadi mak. Tuan-puan, kita mak-mak ni bila kita bawa anak-anak kita berjalan, betul tak tuan-puan? Kita nak tengok tak muka anak kita manis? Nak tengok muka anak tu manis. Ustazah dulu ingat lagi tuan-puan, masa tu sekolah-sekolah rendah lah tuan-tuan, sekolah menengah macam tu lah awal-awal tu. Berjalan dengan mak, dengan kakak. Entah ada benda yang tak kena, kita buat muka masam, tak suka. Kakak Ustaz cubit, Ustaz dia kata apa? Dek, cuba kau buat muka senyum macam kau senyum dengan Pak Wa kau. Ya, maknanya kita tahu kita ni ada muka senyum, ada muka manis, ada muka masam, ada muka mencuka. Seorang ibu tuan-puan pun akan terasa macam dia ni, apa lagi yang tak cukup ni? Mak dah bagi macam-macam, mak dah santuni macam-macam, berjalan dengan mak buat muka masam. Betul tak tuan-puan? Sebagai mak kita akan kata, manalah muka sikit kawan-kawan mak tu tengok. Macamlah mak ni ada buat tak elok pada kamu. Tuan-puan, ini hanyalah analogi litakribi zihni untuk mendekatkan pemahaman kita. Walillahil mathalul a'la. Allah bukan bandingan dengan semua yang saya cakap. Tapi nak bagi kita senang faham. Kadang-kadang penampilan kita, wajah kita, body language kita di hadapan orang, seolah-olah kita nak cerita pada dunia, aku ni diuji dan terseksa. Kan pernah tak kita pergi mana-mana orang akan tanya, are you okay? Are you okay? Adalah tu, kita sendiri tunjuk muka tak okay.
Ya, saya bertanya, dah makan ubat ke belum? Nampak sangat muka sakit tu. Ya, kadang-kadang kita sampai rasa tak, aku bukan diapa-apakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buat baik kat aku. Tuan-puan tengok dalam surah Yusuf ayat 100. Setara itu Allah Subhanahu Wa Taala uji Nabi Yusuf alaihissalam, tuan-puan, ujian yang masya-Allah sangat dahsyat. Dijauhkan daripada ayahanda yang mengasihinya, komplot adik-beradik yang sepatut jaga dan lindungi tapi boleh sanggup tipu ayah dan kemudian khianat kepada adik sendiri. Bukan setahun, bukan 2 tahun, jauh daripada keluarga. Akibat daripada penipuan, komplot, konspirasi tersebut, tapi puluhan tahun, tuan-puan sekalian. Dan rentetan tu pula kena fitnah, masuk penjara. Kalau kita mesti kita akan rasa sakit, tuan-puan, ni memang sebab abang akulah, sebab mereka lah ni akhirnya sampai dalam penjara aku masuk. Tapi masya-Allah tabarakallah, apa kata Nabi Nabi Yusuf alaihissalam di hadapan ayahanda dan adik-beradik dia masa bertemu setelah puluhan tahun. Yang kalau kita, tuan-puan, masa tu lah kita nak cakap apa, memang korang ni padan muka sekarang jadi miskin, contoh macam tu lah cakap kat adik-beradik tu. Tapi masya Allah, tuan-puan, kita terkagum, kita terpesona, kita tak tahu nak cakap, tuan-puan sekalian. Bahasa yang diluahkan oleh Nabi Yusuf AS menggambarkan betapa sucinya hati baginda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baginda sebut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbi latiful lima yasha. Innahu huwal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Tengok tak jumpa lama dengan ayah kan, mestilah ayah. Kalau kita mesti macam-macam cerita ni, 40 tahun nak cerita. Ayah pun nak tahu apa sebenarnya berlaku pada kamu kan. Tapi masya-Allah, tuan-puan, Nabi Yusuf memberikan satu kalimah, satu lafaz yang terlalu cantik. Nabi Yusuf kata, Inna rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut, menyantuni, maha menyantuni atas apa yang dia kehendaki. Ayah dengar lega, tak ada apa-apa dah. Inna rabbi latiful lima yasha. Tak ada apa, yang berlaku ni semua keindahan, kebaikan, sentuhan daripada Allah yang maha latif. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana. Ibarat kata, dah kita tutup buku lah bah, tak ada cerita apa dah. Inna rabbi latiful lima yasha. Macam mana para ibu, para isteri contohnya, kalau suami kita ada outstation 2 minggu, kadang-kadang tak sampai lagi kat tempat nak kursus tu, laporan dah sampai. Anak jatuh tangga, rupanya nasi tak ada, beras tak beli. Nak bagi tahu, bayangkan kalau kita ditinggalkan puluhan tahun, ya Allah, macam-macam kita nak cakap. Betapa susahnya saya, betapa sulitnya saya, tangisan saya, jeritan saya, kesakitan saya. Tapi subhanallah, inilah dia seorang hamba Allah yang husnuzan dengan Allah. Inna rabbi latiful lima yasha. Innahu huwal alimul hakim. Dalam surah Yusuf ayat 100. Ini pun di antara ayat, tuan-puan sekalian, yang Ustazah cadangkan selalu kita sebut pada diri kita sendiri. Tak semua yang kita nak dapat, dan tak semua yang kita tak nak, tak dapat. Dapat pula yang kita tak nak. Tapi kita sebut pada diri kita, Inna rabbi latiful lima yasha. Innahu huwal alimul hakim. Yang kedua, berlaku apa-apa dalam hidup kita, tuan-puan, Allah nak suruh kita ambil hikmah. Nak anak tak dapat anak, nak kahwin tak kahwin, nak anak perempuan dapat anak lelaki, nak sihat dapat sakit, nak berjaya gagal dulu. Apa saja, tuan-puan, nak jawatan tak dapat, ada pangkat diturunkan, nak orang suka tapi orang benci. Apa saja, tuan-puan, ambillah hikmah dia. Pasti ada hikmah. Pasti ada pelajaran. Pasti ada ilmunya. Pasti ada kemahiran yang kita tak ada kot. Sebab itulah kita jadi macam ni. Masya Allah, tuan-puan, percayalah cakap Ustazah. Hari yang dulu kita mungkin rasa sakitnya kerja kat syarikat tu, tak seronoknya kerja kat jabatan tu, sebab ada si Timah, si Leha, si Anu lah, ya, dengan perangai macam tu macam ni. Tapi hari ni kita berkata, kehadiran mereka lah mematangkan kita. Kehadiran mereka dengan perangai kerenah mereka lah menjadikan kita
senang berurusan dengan semua orang. Kita kenal warna-warni kehidupan, personaliti manusia dengan orang-orang yang Allah pertemukan. Hari yang kita rasa sakit pada kita, tapi hari ini kita membacanya sebagai satu pengalaman yang sangat berharga. Maknanya tuan-puan, berlaku apa-apa dalam hidup kita, berhenti sejenak, ambil hikmah. Apa yang Allah nak untuk kita. Satu ayat Quran yang Ustazah harap memberi bekas juga pada diri kita tuan-puan adalah ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian semua daripada perut-perut ibu kalian. Setuju tak? Betul tak? Betul. Semua. Tak ada seorang terkecuali. Ada anak mula betong kat sini. Semua kita keluar daripada perut mak-mak kita. Keadaan kita keluar sama tuan-puan. La ta'lamuna syai'a. Tak tahu apa-apa pun. Hari ini je bergelar itu, bergelar ini. Dipanggil itu, dipanggil ini. Bersijil itu dan bersijil ini. Tapi masih kita keluar tuan-puan. La ta'lamuna syai'a. Mesti ada orang tak nampak muka ustazah ya. Ya, kita tak tahu apa-apa pun, kamu tak tahu apa-apa pun. Tetapi tengok tuan-puan sekalian, Allah menyebut 3 kekuatan yang Allah berikan yang dengannya insya-Allah la'allakum tashkurun, kamu akan menjadi orang yang bersyukur. Apa dia? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan Allah jadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, hati nurani, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu jadi orang bersyukur. Untuk mengambil hikmah pada seluruh kehidupan kita tuan-puan, buka telinga kita, buka mata kita, buka pintu hati kita. Nanti kita akan mengerti, mengenal ya betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa menjaga, melindungi kita dengan rahmat dan kasih sayangnya. Nanti kita akan rasa berdosa kerana komen takdir Allah. Kita akan rasa berdosa, berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan malu melihat kerenah kita masa kita berhadapan dengan sesuatu yang mungkin kita tidak suka tapi berlaku dalam hidup kita. Buka mata, tengok macam mana orang lain bersabar dengan ujian mereka. Buka telinga, dengarkan ilmu-ilmu yang menjadi kekuatan untuk kita menghadapi segala ujian. Dengarkan ayat Quran. Buka afidah, pintu hati nurani kita biar boleh merasa, menghayati setiap perkara yang berlaku. Baik, yang ketiga tuan-puan sekalian, muhasabah. Pertama husnuzan, kedua ambil hikmah, ketiga ruang muhasabah. Masya Allah, tabarakallah. Allah Subhanahu wa taala Al-Barur Rahim, Allah yang Maha Baik, Allah Maha Penyayang. Bukan senang tuan-puan kita ini untuk ditegur oleh sesiapa pun. Tak senang. Setuju tak? Tuan-puan suka tak ada orang tegur-tegur, nasihat-nasihat, tegur, komen, suka tak? Jawab jujur-jujur. Nampak kita sombong barangkali. Orang nampak kita takabur mungkin. Orang nampak kita riak, tapi orang tu nak cakap dengan kita susah. Betul tak tuan-puan? Orang nampak kita ego, tapi nak cakap tu tuan-puan, orang nak cakap susah. Dan kita pula tak nampak diri kita. Cuba cakap tuan-puan bagaimana seseorang itu patut ditegur. Kalau dia pun tak mau terima teguran, kalau dia pun tak nampak diri dia, hakikat diri dia, maka tuan-puan berterima kasih dan bersyukurlah dengan kedatangan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya menjadi ruang teguran dan muhasabah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Muhasabah. Hari kita mungkin menangis kerana anak kita lawan cakap kita, tak nak dengar cakap kita. Mungkin ia menjadi satu ruang muhasabah. Apa yang kamu telah didik anak kamu selama ini? Apa yang kamu dah bagi pada anak kamu, sentuhan daripada kamu kepada anak kamu selama ini? Kemana duit-duit kamu lambakkan? Pada nafsu kamu kah ataupun pada pendidikan anak-anak kamu?
Masya Allah tuan-puan, kita ditegur dengan takdir itu. Untuk kita melihat 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang. Ini muhasabah. Masya Allah baiknya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tak membiarkan kita yang jenis susah nak ditegur ni. Yang keempat tuan-puan, islah. Pertama, husnuzan. Kedua, cari hikmah. Ketiga, muhasabah. Keempat, islah. Islah maknanya perbaiki. Masya Allah tuan-puan, setiap perkara yang berlaku kepada kita, sebenarnya kita patut nampak ada sesuatu yang patut kita perbaiki. Mungkin ada masalah dengan mertua sebagai contoh, lalu jadilah isu dengan mertua ni jadi beban berat kat kepala kita. Tapi sebenarnya Allah nak suruh kita perbaiki. Kamu pun tak pandai communicate dengan mak mertua kamu. Kamu pun tak pandai ambil hati orang-orang yang tak suka dengan kamu. Tahadu tahabbu. Kamu salinglah bagi hadiah, nanti dia sayanglah. Tengok teknik dia. Islah, ni kedekut pahit kan ya. Memang orang tak suka. Islah, baiki. Kenapalah rumah tangga saya tidak bahagia? Asal jumpa je bergaduh, asal bergaduh jumpa, macam Tom and Jerry. Islah. Belajar. Kasih sayang ni ada bahasa dia. Bahasa kasih sayang ni sentuhan. Bahasa kasih sayang ni kata-kata yang baik. Belajarlah islah. Tak pernah kan kita sentuh-sentuh, kita bercakap menggunakan perkataan baik secara konsisten. Islah, baiki. Kamu akan dapat apa yang kamu nak. Masya Allah, baiknya Allah. Dan yang terakhir tuan-puan, yang kelima adalah melipat gandakan amal saleh. Melipat gandakan amal saleh. Jangan terfokus pada sesuatu ujian sampai kita larut dalam emosi ataupun larut dalam kesakitan pada ujian tersebut. Ini pun kadang-kadang secara tidak langsung berlaku dalam hidup kita. Kita kehilangan fokus. Sebab sedih sangat. Maka sedih pagi, sedih petang, sedih malam. Tidur pun dengan air mata, bangun start balik menangis. Habislah. Ini hilang fokus. Atau terlalu riang kerana nikmat yang Allah bagi. Nikmat juga ujian. Hilang fokus kita menikmati nikmat. Harta benda, jawatan, pangkat, riang siang, riang tengah hari, riang malam. Nak tidur pun riang, bangun ketawa balik semula. Boleh hilang fokus tuan-puan. Hidup kita ni ada fokus dia. Ada pun nikmat dan ujian, yang senang, yang susah, itu semata-mata untuk menguji kita. Soal perhatian kita terhadap matlamat hidup kita yang sebenar. Jadi jangan terlalu lama bersedih. Jangan larut dalam suka ataupun duka yang terlalu lama. Kita ada fokus. Fokus kita apa dia? Berbekallah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekalan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang yang diuji, yang Allah biarkan dengan ujian tu dalam tempoh yang terlalu lama sampai tak jumpa penghujung. Tetap ada akhir dia, bimiqdar, dengan satu sukatan yang telah Allah tetapkan. Tak pernah kita bertemu kes orang mengandung, bersalin, duduk kat labor room dah 14 tahun. Pernah? Lama kat labor room 14 tahun. Tak, dia akan keluar juga. Walau sesakit mana pun masa kita nak melahirkan anak. Sebab apa? Ada tempoh dia, kesakitan tersebut. Demikian untuk semua masalah yang kita hadapi tuan-puan, ada tempohnya. Yakinlah dengan Allah Subhanahu wa taala dan jadikan perjalanan takdir kita sebagai wasilah untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, menghayati asmaullahil husna dalam hati dan hidup kita. Ustazah akhiri tuan-puan dengan membaca surah At-Taubah ayat yang ke-59. Ini antara ayat yang Ustazah memang suka sangat tuan-puan. Ada masalah apa-apa, Ustazah akan cuba ulang ayat 59 surah At-Taubah. Cuba tuan-puan dengar, boleh hafalkan dan nanti selalu sebut pada hati kita supaya jadi kekuatan insya-Allah. Ayatnya Ustazah ambil ayat 59 surah At-Taubah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Dan sekiranya mereka redha
dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka dan Rasulnya. Dan mereka berkata, Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Nescaya Allah akan memberikan untuk kami daripada kurniaannya. Inna ilallahi raghibun. Sesungguhnya kami ini kepada Allah lah yang kami harapkan. Raghib ni boleh kata harap, boleh kata raghib ni cinta, boleh kata raghib ni perhatian, kasih sayang. Maknanya apa dia? Berlakulah apa pun, inna ilallahi raghibun. Sesungguhnya kami ni kepada Allah lah kami tuju, kami cinta, kami harap. Dan bila kita menyebut pada setiap apa yang berlaku, kita redha dan kita kata hasbunallah, maka Allah akan terus mengurniakan kurniaan demi kurniaan demi kurniaan kepada kita insya-Allah. Tuan-puan sekalian, Ustazah akhiri dengan sepotong doa yang turut menjadi doa yang insya-Allah tuan-puan selalu amalkan. Doa ini juga dibaca oleh Nabi SAW ya pada beberapa ketika setelah turunnya wahyu. Doanya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan ayat Quran ni tuan-puan, ini doa daripada Nabi SAW. Doa berbunyi, Rabbi zidna wa la tanqusna wa'tina wa la tahrimna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina wardina warda anna. Sependek itu je doa dia. Tapi maksud dia dalam tuan-puan. Boleh baca bila-bila masa. Saya bagi maksud dulu. Rabbi zidna wa la tanqusna. Ya Allah, tambahi kami, jangan dikurangkan. Doa aja selalu. Apa-apa hal, tambahi ya Allah, tambahi, jangan kurang. Wa akrimna wa la tuhinna. Muliakan kami, jangan dihinakan. Wa'tina wa la tahrimna. Teruslah beri kepada kami, jangan terhalang, jangan dihalang. Wa athirna wa la tu'thir alaina. Dahulukanlah kami, jangan tinggalkan kami. Kan kita selalu kan merayu-rayukan, kitalah dulu. Ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita kata, wahai Allah, aku dulu ya Allah, jangan tinggal aku ya Allah, utamakan aku ya Allah. Itu doa kita. Wardina warda anna, dan jadikanlah kami redha dan redhalah kepada kami. Jadi doa ni kena dihafal tuan-puan sekalian sebaik-baiknya, sebab itu nak jadi selalu jadi doa kita. Orang puji kita baca doa ni. Orang keji kita baca doa. Nampak nikmat pada orang lain, kita baca doa ni. Sebab apa? Urusan kita tidak terganggu dengan perjalanan dunia ni tuan-puan. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala yang menguruskan kita. Wallahu taala a'lam. Saya minta maaf kerana mengambil masa ya bertausiah di sini dalam keadaan di hadapan ustazah masya-Allah ya, para alim ulama, orang yang baik-baik, orang pandai-pandai. Saya minta maaf tuan-puan. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.